Hai rakan-rakan, selamat pagi ya. Sekarang dah dekat pukul 8. So hari ini sebenarnya saya nak tunjuk fungsi navigation untuk Mazda CX-5. Tapi saya nak buat pengakuan kereta saya tak ada fungsi navigation sebab saya tak top up 1000 lebih untuk dapatkan fungsi ni. Saya biasa pakai Waze saja atau Google Map kan. So untuk saya fungsi ni tak perlu sebab pakai phone holder saja dah boleh pakai phone lah. Takkan nak tambah 1000 lebih untuk nak dapatkan satu sistem dekat sini di mana 1000 lebih tu I boleh beli handphone terus kan. Handphone 1000 lebih dah cukup power lah untuk nak guna fungsi navigation kan. Okay, tapi saya nak tunjuk sikit lah. Saya nak tunjuk sikit Mazda CX-5 ni walaupun tak ada fungsi navigation system, sebenarnya dia punya hardware masih ada kemampuan tu. So apa yang buatkan dia ada fungsi navigation hanya software saja. Mazda akan masukkan software tu, kalau tak silap lah, dekat dalam Mazda punya komputer, supaya dia boleh hidupkan fungsi navigation. Okay, untuk hidupkan fungsi navigation tekan dekat sini. Tapi tengok, your Mazda is not equipped with navigation system. So tak ada lah, kereta saya tak ada lah, tak dapat tunjuk lah. Tapi untuk nak tunjuk sikit, sebenarnya kereta ayah saya ada. So hari tu saya sempat pergi ke rumah dia sebab dah boleh rentas negeri kan. Ayah saya pun bukan negeri, dia Klang Valley saja. So saya sempatlah cuba sikit. Tapi saya nak minta maaf dulu sebab tu kali pertama saya pakai kereta dia kan. Bukan. Maksud saya kali pertama saya pakai fungsi navigation dekat Mazda. So memang kelang kabut sikit lah. So itu bukan satu review, tapi lebih kepada perkongsian lah. Fungsi dia, rupa dia macam mana. Kalau mereka yang nak dapatkan, berbaloi ke tak berbaloi, walaupun saya rasa tak berbaloi lah. Lebih baik sebab kereta sekarang semua ni, kalau tak silap CX-5 dah masukkan sekali dengan sistem yang kita boleh terus connect kepada Android atau Apple CarPlay kan. So sebenarnya tak perlulah kan. Okay, tak apa, biar saya kongsi dulu dan mungkin rakan-rakan boleh komen sikit lah. Okay, rakan-rakan, saya berada di kereta ayah saya, nak tunjuk sikit fungsi navigation system ya. Okay, kita boleh hidupkan sama ada tekan dekat sini switch dia atau tekan dekat touchscreen dia. Okay, agree dulu, kena tekan agree dulu selepas kita hidupkan kereta. Ingat tekan dekat sini atau tekan dekat touchscreen. Okay, bila kita tekan, kita nampak map dia. Okay, rupa dia, fungsi dia akan Garmin lah, atau old school sikit lah kan. Untuk nak cari, nak pergi ke tempat yang kita nak tu, kita kena masukkan alamat dia dan nak masukkan secara terperinci lah. Okay, semua ni sama ada kita boleh guna touchscreen atau kita boleh guna knob, control knob kita sebelah gear lever tu kan, untuk nak masukkan address dia kan. Cara dia sama dengan kita guna Waze lah. Kita masukkan address dia dan dia akan keluarkan cadangan-cadangan yang tertentu. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang kita masukkan sikit, dia akan keluarkan cadangan yang kita boleh pilih cadangan tu ya. Itu dia fungsi nak kita pergi ke destinasi kita, masukkan address kan. Dan juga kita boleh cari tempat kan. Kita juga boleh ingatkan atau masukkan alamat tadi sebagai favorite lah dalam ingatan dia, supaya kita boleh
senang untuk kita lah nak cari nak kemudian nak rujuk balik lah tempat-tempat yang kita nak lawat tu. Selepas tu kita tekan navigate, dia akan pergilah. Tapi grafik dekat Mazda punya navigation system I nampak macam kurang lah. Dia tak animation dia, grafik dia tak sebest Waze lah. Waze saya masih rasa dia paling best sebagai navigation system kan, berbanding dengan Google Map. Saya lebih suka Waze, tapi bergantung, ada orang yang suka Google Map, ada orang yang suka Waze kan. Tapi sistem ni nampak old school sikit lah. Okay. Apa lagi yang saya boleh tunjuk? Okay, ada apa lagi dekat sini? Apa ni? Ni saya tak pasti sangat apa fungsi dia. Okay. View mode ini kita boleh tunjuk sama ada 2D atau 3D. Ini nampak 3D sikit lah kan. Tapi 2D, 3D tu saya masih rasa grafik dia tak best lah. Banyak setting yang kita boleh main dekat sini ya. Setting untuk grafik, setting untuk nak tunjuk jalan, keadaan jalan dia, traffic light dia, nak tunjuk banyak setting lah secara terperinci lah kan. Tapi itulah sebab kita punya bandar, terutama sekali dekat KL dengan Klang Valley banyak pertukaran jalan. Kadang-kala ada renovasi dekat jalan ditukarkan daripada 2 hala ke 1 hala tu mungkin dalam setahun lebih. So untuk nak gunakan map ni secara efektif, kita kena selalu update map ni. Dan untuk nak update map ni, sebenarnya kita kena hantar dekat Mazda untuk nak download map yang update. Mungkin 2 tahun sekali ke setahun sekali lah kena buat tu. Kalau tak silap tu percuma kan. So ayah saya lah sebenarnya pernah hantar ke Mazda Center nak suruh dia orang update sekali kalau tak silap. So map ni agak update lah kan. Tapi itulah, saya rasa Waze masih lebih senang untuk nak dipakai lah. Tapi kalau mereka yang rasa best nak pasang navigation dekat Mazda, boleh lah, no problem. Tapi Android sistem dengan Apple CarPlay tu mungkin rakan-rakan boleh rujuk video yang dikongsi oleh rakan-rakan lain daripada US ke daripada Malaysia. Saya tak pasti, tapi itulah saya rasa dengan Android system atau Apple punya sistem sebenarnya lagi senang nak pakai sebab dia boleh terus sambung kepada phone kita. Senang kan. Okay. So itu saja rakan-rakan. Itulah, nampak betul-betul klasik lah, old school sikit. So saya rasa sebenarnya boleh jimatkan duit lah untuk nak beli phone ke atau macam mana lah. Itu saja rakan-rakan.